terhadap bahasa Inggeris. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Okay, hi, Assalamualaikum. Cuma nak sekali lagi. Okay, memang plan sekali. Okay, apa dia? Hi guys, so macam hari ni kita sebenarnya I dengan His Rosie. Yes. Okay, I panggil Rosie lah Rosie sebab lah kita bukan kelas kan. Yes. So I dengan Rosie tengah nak bincangkan satu perkara yang sangat betul. Hangat sebelum dia sejuk. Sebab kita orang selalu daripada dulu bila ada cerita hangat kan, dia you memang dah cakap kena tahu kopi lah. Aku tahu lah memang dah boleh part orang naikin. Okay, so macam selalu kita orang kalau ada cerita hangat kan, cerita hangat sekarang kita pun nanti kita jadi konten cerita. Lepas tu bila cerita jadi sejuk kan, pun nak cerita. Alamak, orang tak cerita dah. So sebelum dia sejuk, kita orang nak cerita lah. Panas. Dan dia melibatkan cikgu sebenarnya. Betul. Yes, kalau kau tengok beberapa belakangan ni pada minggu lepas, okay, kita ada digemparkan dengan satu video di mana video TikTok ada seorang DJ radio ni, okay, daripada satu stesen radio tempatan telah orang kata mengupload ataupun memuat naik satu video TikTok di mana background dia ada orang kata scene atau footage cikgu sekolah tengah mengajar di satu channel kerajaan mengajar, dan DJ tu dia orang kata sangat-sangat rude, dia buat satu penghinaan di mana dia gelak. Okey, bagaimana dia gelak cikgu tu punya pronunciation yang tidak tepat. Okey, so dia sangat-sangat offended. Okay, dan ramai netizen Malaysia sangat-sangat rasa marah. Mula bertindak lah. Korang macam cakap lah, jangan bermain-main dengan netizen Malaysia. Diorang sangat progresif, sangat proaktif. Sangat proaktif. Kau tahu netizen Malaysia ni dia macam ada bawang ringgit. Dapat tak? I play safe kan? Tentera bawang Malaysia. Jangan bermain dengan tentera bawang Malaysia. Dan kalau kalian sampai, saya rasa dah kata tular dekat media sosial, kat Twitter kan. Ya, bagaimana perlakuan seorang DJ radio ni yang tidak sepatutnya melakukan perkara tersebut. Seolah-olah dia menggambarkan bahawa kau tak pandai cakap bahasa Inggeris, kau gelak kat kau sebab kau pandai. Betul. Kita sebenarnya banyak benda yang boleh kupas kat sini. Stigma orang terhadap bahasa Inggeris. Aku kena kecam lagi. Takut tau. Okay, lepas tu ada juga tentang macam mana kita stigma. Sebenarnya dia berbalik juga kepada stigma kita terhadap orang yang boleh berfasih bahasa Inggeris. Betul. Sebab ramai yang fikir macam bila kau boleh cakap English, you are above. Tak ada macam ni. Dia orang Malaysia ni macam dijadikan bahasa Inggeris tu satu kunci tau, macam lock. Macam kalau kau pandai cakap English, semua kau pandai. Betul, setuju. So I guess kita nak bincangkan benda tu hari ini. Kita nak bincangkan apa yang sepatutnya netizen buat, dan apa yang sepatutnya pembaca radio tu buat, dan apa yang sepatutnya cikgu tu buat lah. Bukanlah sepatutnya tu kita orang kata kena buat. Ini adalah macam kita cuba nak tengok. Kita nak passive lagi. Dan kita nak empathize. I rasa kita cuba untuk this is the good platform untuk kita sama-sama belajar macam mana kita nak ada sifat memahami situasi dari semua pihak. Sebab kalau kita dengar daripada pihak cikgu tu, mungkin waktu tu dia terlupa ke, kita tahu dia ada banyak situasi tau. So and then mungkin dari segi pihak pembaca radio tu pun ada situasi dia dan sangat presif ya. Sangat presif. Macam tapi kalau I kan memang kalau I honestly I cakap I on the side of the teacher lah. Of course. I'm on the side of sebab kita cikgu kot. So don't worry, I'm always with you guys. I selalu berpihak kepada act of kindness. Atas pagar. Atas pagar. Maksudnya kita kena sentiasa melakukan kebaikan ke orang. You faham ke maksud I? Macam kalau ada even orang tu buat salah saya pun, doesn't mean that you have to be rude
or be bad towards that person. Your wing, your angel wing tu macam mengganggu I. Tak ada, macam I selalu berpihak kepada benda yang kebenaran lah. tak, yang mesti buat baik dengan orang, no matter what. So tak kisahlah orang tu pernah pijak, lipas ke apa ke kan, tapi kita kena tapi macam saya cakap salah tak salah amal lah sebab betul, salah tak salah, actually salah tak salah. Dia kalau dia datang daripada kalangan pelajar yang kita tahu dia orang, kalau pelajar atau kanak-kanak yang orang kata baru meningkat dewasa, tak ada masalah sebab dia orang baru nak meningkat dewasa. Tapi ini datang daripada kalangan orang dewasa sendiri, dah bekerja, dah ada kerjaya, tetapi dia tak tunjukkan professionalism itu. Faham so tak? I cakap I nak cuba fahamkan situasi dia, sebab I percaya pada setiap orang akan buat something dia tak akan buat sebenda tanpa sebab. You faham ke maksud I? So I cuba nak fahamkan dari sudut perspektif dia, kenapa dia buat macam tu. Sebab bila kita boleh menyelami, I rasa kan dia sebab tak tahu, I memang sebab benda tu saya panas lagi. I rasa offended sebab satu offended. Bukan even orang apa tu, netizen Malaysia pun rasa offended. Apa lagi cikgu yang menerima tu. Ya, betul. I rasa sebab kita dalam bidang education, kita orang mengajar. So walaupun tak kena, tapi kita orang dapat rasa benda tu bila contoh kita bayangkan, saya rasa semua educator atau cikgu-cikgu kat luar pun akan rasa benda yang sama. Kita mengajar dengan penuh semangat. Betul. Kita ada niat untuk memberitahu sesuatu, untuk mengajar. Betul. Tetapi bila kita semangat, orang buat tu sebagai satu bahan jenaka. So rasa macam benda tu macam aku dah penat-penat nak mengajar, aku punya niat, passion aku nak mengajar, tapi at the end orang buat video aku sebagai bahan jenaka disebabkan aku tidak ada pronunciation English yang sangat baik. Buat je apa awak suka. Saya ni siapa lah kan. Buat je. Kejap lagi saya panggil cikgu disiplin. Biar dia yang mengajar kamu. Kamu tak suka saya mengajar kan? Even I pun honestly cakap kalau cakap English kayak pronunciation I pun itulah itu yang I cakap. Tapi in my defense pula, macam I rasa macam I nak faham kenapa membaca radio tu buat macam tu, dan kenapa netizen buat macam tu, dan kenapa cikgu buat macam tu. Faham tak? So bila kita faham semua sudut, dia dah boleh create sebab tu benda ni terjadi. So bila dah tahu sebab benda tu terjadi, so lepas ni jangan ulang lagi. You faham tak Zai? Dapat tak? Amalia kalau dia jadi macam dia jadi hakim. Dia jadi hakim kat mana-mana mahkamah, I rasa semua orang dimaafkan. Tak ada, I cuba. Tak doesn't mean bila kita empathy. That's one thing lah. Ada orang kata bila dia cakap tak empathy, kita nak fahamkan kenapa dia buat macam tu. You faham tak? Dia lain. Tak, bagi I alamak, kita debate pasal ni ke? Tapi I cuba faham. Tapi bagi satu positif thought yang you rasa kenapa dia buat macam tu, positif masa kita cuba positifkan apa benda yang dia buat tu, macam mungkin sebab dia fikir macam ni, dia buat macam tu, kita tahu sebab I nampak all negatif punya vibe je, cara memang tak ada cara untuk kita mempositifkan apa yang dia buat. I tak cakap I nak mempositifkan keadaan, I cuma nak faham kenapa dia buat macam tu. Kenapa dia buat macam tu, I rasa lah dia nak buat macam tu orang kasih sayang. Bukan, tengok you jangan jadi dia dah buat macam tu, jangan jadi dia. You faham ke maksud I? Tak boleh, netizen dia netizen, you memihak pada netizen. Bukan, kita netizen dia kena menghukum. Tahu ke lah you the sarcasm level dia macam kita orang ni bila dah daftar dalam Persatuan Netizen Malaysia, kita orang datang untuk menghukum. Dia macam kan kalau tengok video kan, tengok video I tak tahu apa tau. Netizen kejam, viral, pergi kat komen maki. Tak tahu pun sebab apa, maki dulu. Tak ada lagu raja. I tahu. So the thing is, apa yang I nak cakap is like, I rasa kenapa dia buat macam tu, obviously content. I rasa lah dia nak buat content. Dia nak buat content dengan menggelak, menertawakan orang. I tak nak cakap the act of dia nak buat content tu betul ke salah, tapi I rasa kenapa dia macam tu sebab dia nak buat content lah, obviously. And
sebab obviously sebab dia buat video, dia buat green screen, sebab tu obviously nak buat content. So mungkin dari segi nak pilih konten apa tu dia perlukan perbincangan Dia ataupun pemikiran yang lebih panjang lagi. Dia perlukan Allah, common sense. Common sense Yes. alamak. Okay. Yes, common sense lah. Yes, okay. Yes. So itu kita dah cerita lah, kita dah kecam rakyat Malaysia pun dah puas kecam lah. Tak puas lagi, ada lagi dia wave kecaman tengah netizen ni, dia macam wave pertama, lepas tu datang dia usah wave kedua, ketiga dan sebagainya. Wave ketiga, keempat tu akan ada parody lah macam. Dan keluar beberapa hari lepas bila orang kata DJ Radio telah buat satu permohonan maaf disebabkan netizen dia sangat-sangat tak puas hati. Dia buat parody pula pasal DJ Radio tu buat permohonan maaf. Dia buat green screen, lepas tu orang gelak-gelak dia. Tapi itu okay, so kenapa jadi dia? You faham apa saya? Kenapa netizen jadi dia balik? Sebab you guys dah bukan juga. I mean kita dah nak cuba salahkan netizen? Tak. Dia nak salahkan netizen. Okay guys, dia punya IG adalah tak, what I meant is like kita jangan jadi orang, bila orang bunuh kita pun janganlah. tak macam mana orang nak bunuh kita dah mati. Okay. Salah dia, apa yang nak cakap is kita jangan jadi dia balik. Faham ke? Bukan. I rasa tak tahulah. Mungkin apa yang netizen buat tu tak patut lah kepada dia. Tapi for the sake of kita nak bagi punishment. Tapi itulah orang cakap, siapa kita nak bagi punishment orang kan. Betul, itu yang I nak cakap. Siapa tak, bukan kita, macam mungkin lah I rasa in the netizen punya pemikiran, kita nak dirasa apa yang cikgu tu rasa supaya fair and square. Ya, I faham. I faham. Sebab kita dia macam V for Vendetta lah ni. Like macam kalau orang buat jahat kepada satu masyarakat, orang tu pun kena rasa juga macam benda sama. Yes, dia macam tu lah. Dia macam at least fight for the justice, something like that sebab lah. orang cakap dalam even in punishment mungkin kena ada punishment yang setimpal kan. Ya, betul. Kita tak boleh nak punish ni, okay, kita punish engkau sebatan 5 kali. Tak. Netizen takkan nak sepat dalam online macam tu. Keluar tangan sepat dulu. Tak. Mana boleh. So netizen dia nak menghukum adalah dengan tu lah. Kita nak bagi dia rasa macam mana feeling dia bila satu Malaysia mengecam dia ataupun satu Malaysia menghina dia. Macam tu lah. Tapi in the positive, yang kata yang Malaysia tak baiknya tak patutlah buat macam tu sebenarnya. Betul. So sebenarnya any act of like menghentam ataupun tu tak betul lah sebenarnya. So tapi I macam nak bagi tepukan pada cikgu tu. Sebab cikgu tu masih macam dia tak ada cakap apa-apa, dia tak bagi apa-apa statement. I rasa cikgu tu did a very good job. Yes, I rasa that teacher is very professional. Because she is a teacher lah. Sebab I mean dia like macam, she's been training. Yes, dia so macam I respect dia. Sebab cikgu, tak tahu lah, cikgu sekolah lah kan, dia orang dah berjumpa dengan situasi ni, okay, orang gelakkan dia lebih teruk. Kalau satu orang gelak dia dekat dalam video, dekat kelas dia 30 orang pernah gelakkan dia. Depan kat dia. Yes, secara fizikal, setiap 4-5-6 tahun ada berbeza-beza student. Jadi rasa macam gelak aku tak apa. So I rasa that one is very good lah. Cikgu tu very professional. Betul. Dia tak bawa benda ni ke tengah. Ke tengah mana? Bawa ke tengah jalan ke? Takut mati kena langgar. Dia macam let it slide. Yes, and then mungkin dia pun macam let the netizen do the job lah. Tak adalah, I grow. Kalau contoh IG cikgu tu kan, dia macam dia gelakkan video aku buat presentation. Bagi 5 minit, netizen masuk, kau siap. Kau jangan nanti buat video permohonan maaf pula. Betul-betul jadi permohonan maaf. Sebab kita nak dia cikgu, dia belajar benda tu. Betul. She knows more. And I rasa benda tu berlaku sebab mungkin penat ataupun kan kita salah cakap semua tu dia tersalah sebab I tengok bukan pun, sebab memang orang kata biasa kita lidah Melayu ni kan. Ya Allah, sebab it's not our mother tongue. Kita bukannya orang Mazali pun. Bukan bahasa ibu kita. Jadi tak menjadi kesalahan untuk kita sebut itu, orang kata untuk kita salah sebut. Okey, dan lagi benda yang lagi tidak patut adalah cikgu tu mengajar. Dia mengajar bahasa Inggeris. Bila dia mengajar bahasa Inggeris, dia memang tahu dalam, orang kata dia memang mengajar subjek tu, dia tahu kata, cuma bila dia sebut je
lain. Yang jadi lain. Sama juga kalau korang pergi dekat mana-mana negara pun, contohlah korang suruh orang Jerman cakap bahasa Inggeris pun tetap juga akan slang-slang Jerman dia. Korang suruh ada satu video, saya tengok satu video, pemain bola sepak Cristiano Ronaldo tu saya masa awal orang interview dia, dia memang tak pandai cakap bahasa Inggeris, sikit-sikit je. Bila orang tanya kan, I don't understand. Dalam slang Spanyol kan. Spanyol pun tidak tak cuba. So di situ kita macam, tapi dia tetap dia hormati detail itu. Tapi kenapa dekat sini dia macam bahasa Inggeris tu dijadikan satu orang kata penanda aras kepandaian. Itu jadi masalah bila bahasa Inggeris jadikan penanda aras kepandaian, dan bila benda ni jadikan satu orang kata dijadikan normalisasi dalam masyarakat, itu jadi kes macam ni. Bila kita silap cakap, orang akan rasa suatu benda yang funny. Betul. So korang tak rasa malu pula bila korang sebut dalam bahasa Melayu korang silap, korang tak rasa malu pula. Korang sebut dalam bahasa silap kan. Ada kadang-kadang ada juga kalau saya belajar bahasa kan, pelajar-pelajar ada yang orang kata pronunciation bahasa Melayu dorang sebab itulah betul. Tak ada masalah, saya betul kan. Kita betul kan. Sepatutnya tu yang kita marah. Yes, dan kalau tengok dalam cikgu, kalau korang belajar kat sekolah pun, cikgu bahasa Inggeris korang, kalau korang silap sebut, cikgu tu betulkan betul. Dia tak macam silap. Okay, let me orang kata betulkan you. Tidak. Dia akan cakap no, it's not correct like this. Dan sebenarnya benda tu tidak menjadi masalah untuk kita sebut berbeza. But yang paling penting adalah kita faham maksud perkataan tu. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Yang penting student yang belajar dengan dia faham dan boleh jawab jawapan dengan betul. Itu je. Korang buat SPM tu bukan korang ada macam paper listening dekat situ. Macam dalam kertas tu kan ada button macam nak tulis jawapan bukan pakai pensel tau. Record. Okay, the first answer is korang tak record, korang tulis. So korang tulis, tetapi tidak kedengaran. So I rasa even kalau macam Mak Saleh pun dengar pun, dia pun macam appreciate. Dia tak adalah, dia orang appreciate that kita menggunakan bahasa dia orang, dan dia orang encourage bila kita bercakap dalam bahasa dia orang, dan dia orang lagi senang lah nak borak dengan kita. So dia tak pernah pun question you speak, your pronunciation is bad. Ataupun macam like you pronounce this word wrongly. Tak ada. Dia just macam macam tu je, sebab dia tak faham kan. Sebab yelah dah orang bukan Mak Saleh cakap kan. Mak Saleh dia tak betulkan tau. Dia saya tengok Mak Saleh tak betulkan. Dia just dengar dan angguk dan macam okay. Kalau tak faham pun dia akan tanya come again, because I don't understand. Betul. Dia takkan beritahu dia tak beritahu, dia tak macam specific object that word or this is wrong. Betul, setuju. So itulah macam kesian jugalah dekat cikgu tu sebenarnya, sebab cikgu tu try to do her best to do her job. Macam dia try her best lah to do her job, So I hope kita semua, I mean at the end of the day, apa yang netizen try buat, the intention is dia nak support that teacher. That is, the intention is good. Tapi mungkin the act of it mungkin terlampau agak radikal lah, tapi extreme sikit lah. Tapi sebab dalam social media ni, bila kita sebab social media ni yang orang tak banyak sedar adalah tentang cyberbully. So dia boleh jatuh kepada cyberbully. So sebenarnya everything yang berlaku sekarang ni is cyberbully. Yes, betul. So macam apa yang dia buat dekat cikgu tu, dia gelak cikgu tu cyberbully. Dan bila korang panis dia, korang buat parody tentang video DJ radio tu pun dianggap sebagai cyberbully. Sebab korang buat video tu bukan korang buat video record hantar kat dia personally. Korang buat video, korang public, korang ajak ramai-ramai gelakkan dia. Macam itulah. Itulah. So I hope that everyone can be macam take one step back and fikir sekejap, kita cuba analyse the situation. Sebab tapi bagus jugalah yang pembaca radio tu minta maaf. Yes, betul. So dia jadikan satu untuk DJ radio tu, dia macam jadi satu pengajaran dekat situ, supaya dia lebih alert dan tolong masuk ke kelas-kelas yang lebih banyak mengajar common sense lah. Ini sarkazm yang sebab common sense ni macam saya selalu cakap kan, bukan saya cakap lah, dia macam kita hidup dalam masa kadang-kadang kita rasa macam tak patut pun dia berfikir atau buat act macam ni, tapi sebenarnya ada kadang-kadang manusia ni yang tanpa sedar yang dia kekurangan common sense. Mungkin apa yang kita patut buat pengajaran kita yang buat kelas common sense. Bukan, tak ada. Okay, I tak nak. Nanti pendidikan common sense. Dia betul lah, macam kalau naik kereta kan,
naik kereta lepas tu tak bagi signal. Tu memang kena masuk kelas. Itu kan common sense sepatutnya dia jawab tadika. Itulah kalau I provide kelas untuk dalam tahun untuk nak edak. Untuk edak kan. Untuk edak kan buat kelas kan. Okey, tak pandai bagi signal, okey daftar kelas common sense aku. Lepas tu ajar. Hanya khas belajar 4 jam kredit. 4 jam kredit kan. Okey, nak bagi signal, okey dengar pelajar nak bagi signal. Kalau nak kiri bagi signal tekan macam tu. Kan. Tekan dia macam tu. Kena ajar. Sebenarnya kalau contoh jumpa cikgu kan jangan gelak, tak gelak. Kita ajar tak payah gelakkan orang lah. Sebenarnya bukan gelakkan cikgu je, gelakkan orang. Betul, sebab sebelum tu ada satu lagi kes semula yang pasal Grab food, ingat tak? Kes Grab yang dia tuduh rider Grab curi air Starbucks dia. Dia tuduh rider Grab tu dia tuduh rider Grab tu curi Starbucks dia viralkan kat Twitter. Lepas tu ramai kecam dia, rupanya tengok bukan salah rider tu. Rupanya bila tengok ada banyak orang kata banyak teori, ada yang kita dapat info Starbucks punya salah letak air, ada yang kata yang dia order 2 tapi dia cakap dia order 3. So ramai kecam dia, cakap tu even Grab Malaysia sendiri buat satu statement dekat Twitter cakap ini bukan salah rider kita orang. Lepas tu macam biasalah netizen ni dia macam senang. Bus datang. Terus. I cuba bayangkan, I cuba visualkan netizen. Dia datang macam seombak tu macam. Netizen Malaysia ni kan kalau nak membawang bukanlah ini I support you guys tau. Sebab I pun pernah jadi netizen juga tau. Bukan kita ni kita support kita brotherhood. You kan kena kecam lah. Gelak lah brotherhood gelak. Nanti korang kena kecam lagi. Tak, dia macam apa dia cakap? Lupa dah aku cakap apa. Tak, dia just nak cakap like pasal netizen yang kecam lah. So netizen Malaysia memang agak ekstrim. Bukanlah, dia macam agak prihatin. Betul lah, prihatin je. Korang sangat prihatin. I please kan. Agak prihatin. Sebab kita want to be jujur lah. Sebab kita nak, sebab I juga nak tak, I faham intention diorang. I faham intention I netizen. cuba nak bagi tahu soal perspektif netizen tu sendiri. Betul, I faham. I totally understand. And then I think the good intention sepatutnya comes with a good action lah. Tapi at the end of the day dia minta maaf. So I rasa in a way benda tu berkesan, tapi mungkin kalau kita cuba cara yang lebih baik lagi, mungkin dia lagi contoh mungkin bagi DM banyak-banyak, serang kat DM dia banyak-banyak serang dia melalui DM sahajalah, macam secara personal. So macam bagi dia meletup DM dia ke macam Rai Malaysia ni dia macam aku nak malu dah semua orang tahu. Tak macam tu dalam kelas kan. So macam dengan kawan contoh ajak kita satu kelas kan. Lepas tu dia kentut tau. Dia kentut. Kau nak bantah semua orang. Betul tu. Macam Malaysia kan. Buat macam ni. Wait, tengok dia. Kecam dia. Macam tu. Tapi tak adalah. I rasa it's not, I mean at the end of the day, the intention is kita nak pastikan everyone be good to each other. Yes, so betul. netizen tu dah betul dah intention dia. Tapi kalau kita cuba ke cara lain, mungkin dia jadi lebih baik. Dia akan spread positivity. And then yang pihak yang membaca berita tu, I salute juga dengan stesen radio tersebut. Sebab dia bertindak dengan sangat pantas. Dia macam tak nak benda ni jadi lebih haywire lah, lebih kecoh lagi. So dia dah terus cepat dia buat. Dia cepat buat kerja, which is good job lah. I rasa good job to your team. Harap ni jadi sesuatu pengajaran lah. Bukan untuk dia, agak ini pengajaran untuk kita juga. Betul, sebab kita sekarang ni semua orang boleh bercakap kat video, semua orang boleh buat apa-apa saja. Korang free, korang boleh buat apa-apa saja kat korang punya social media. Korang boleh post. Jadi orang kata jangan terlalu gairah untuk orang kata buat konten-konten yang kau rasa kalau aku buat ni confirm ni boleh viral ni. Macam ni korang kena fikir juga apa consequences. Betul guys sebut? Betul. Betul, consequences. Pandang sangat. Okey, korang kena fikir akibat dia, kesan dia. Impact korang buat. Impact dia macam dapat karangan. Itulah kita
Sebab karangan So kepada pelajar-pelajar SPM nak SPM ni bolehlah menggunakan isi-isi kandungan. Isi kandungan takut. Isi-isi kandungan yang kita orang tengah bincangkan ni. Apa tahu Kalau keluar so ke? kalau siapa yang tengah belajar tu boleh juga pergi ke website e-tuition. Ya, betul. Okay. Website e-tuition.my. Website Yes, pergi kepada website e-tuition. Yes. Aku tiba bersemangat Okay, itu juga Sampai. semangat. Lupa pesan apa je. So jangan lupa untuk siapa yang dah masuk tengok video ni, boleh tolong subscribe video ni dan orang kata like banyak-banyak, share banyak-banyak, Yes. supaya lepas ni kita boleh bincang lagi benda-benda panas, supaya kita orang tak ketinggalan dengan benda-benda panas. Yes. Takut nanti bila benda panas kita orang sembang dah jadi sejuk. Ah. Itu kita tak nak. Lagi satu, kenapa kita orang buat first episode pasal benda ni sebab dia berkenaan dengan cikgu. Yes, betul. Macam mana bila cikgu cakap salah? Macam mana cikgu, macam kita dah cakap tadi lah, basically cikgu pun bukanlah kelemahan, ada dia punya flaws. flaws tu kelemahan. Adalah dia punya perkara yang memang dah ada dalam diri dia. Orang Melayu cakap English Tak, dia tu macam lah. dia human. Macam I pun Dia macam orang Melayu, kita, kalau kita, setiap orang ada kelemahan kan. Yes. Setiap orang, tak ada orang yang perfect dalam Betul. dunia ni. Tapi itulah, bila kita ada kelemahan, kadang-kadang kita tak bagus bahagian ni, tapi kita expert dalam bahagian ni. Betul, So, setuju. so macam tu, sebab itu kita ada interaction, sebab itu kita hidup dalam community. Ya, Contoh, betul. you pandai bahagian ni, I tak pandai. Ya, Tapi pasal I pandai bahagian ni, you tak pandai bahagian ni. And then So we you can- ajar I ajar you. Nampak tak kat situ dia punya tu. Yes, and then kita bertemu di pertengahan Di jalan apa tu? dan meneruskan perjalanan Apa bersama. Kita tak kan? Apa lah? Apa? Macam tu lah. Thailand baru ke? Macam tu. Open gate. So apa yang lagi satu yang cakap, just like macam be nice to each other, especially time pandemic ni. Sebab? Sebab okay, Sebab. kita duduk rumah je. So mata yang memerhati tu dah banyak. Betul. Nanti sudah makin banyak lah. Oh, Sebab yelah, dia dia dah rumah. spend time banyak tengok ni. Betul. So mata yang memerhati dah banyak, and it's good. Macam kita take care of each other. Actually they are taking care of each other. Macam betul, janganlah betul. macam ni dengan cikgu, kesian dia. Macam tu lah. So cuma mungkin diorang nak bertindak dengan lebih pantas. Macam tu. So be nice to each other, especially during the pandemic, supaya kita semua kita punya mental health pun in good shape. Sebab obviously kita tak boleh nak keluar rumah macam dulu lagi. Sebab kalau dulu keluar rumah kita boleh really stress. Kalau sekarang ni nak really stress, kita kena boleh adapt keluar macam rumah mana. tapi dekat halaman rumah je lah. Ya, betul. Dekat Yes, betul kejap. Konversi halaman rumah orang je. Lepas tu masuk balik. So I guess itulah, just be nice lah sebenarnya. Yes. Itu I punya selalu I selalu macam fikir kita kena be nice lah. Just be nice, cakap benda-benda baik. Kalau kita nak marah orang pun, I tak suka orang yelling. I tak suka yelling. I tak suka orang menjerit ataupun yang is like sebab I satu quotes ni tau, sebab marah sebenarnya kan. I ada satu quote dia kata, kalau kita boleh marah pada tempat yang betul, pada hari yang betul, pada tempat yang tepat betul, masa yang betul, tepat dan orang yang sepatutnya. Okay, kalau kita mampu orang kata buat benda tu, kita hit the right spot lah. Hit the right spot, we are a great person. Sebenarnya sebab marah, I cakap tadi. sebab marah is satu benda yang tak dapat dikawal. Okay, betul? So, bila kita tak dapat kawal marah kita, itu yang kita marah pada tempat yang tak betul, waktu yang tak kena, pada orang yang tak betul. Lepas kita marah baru kita fikir, kenapa aku buat macam tadi? Aku menyesal. Sebab tu orang yang hebat adalah orang yang dapat mengawal marah dia. Ya, betul. Dia I tak setuju sangat-sangat apa yang you cakap tu. That's what I nak cakap sebenarnya. Dan Rosie dah menyimpulkan dengan lebih baik lagi lah. Memperhalusi. Memperhalusi. Tolong bahasa Melayu memperhalusi. Sebab first paper dia orang BM, so I dah tolong dia orang lah. Tak adalah. Memperhalusi dia nak. Walaupun dah lepas kan. Takut. So apa yang I nak cakap tu lah, basically macam I cakap tadi, macam you cakap tadi, memang kena buat dengan cara yang betul supaya message tu sampai dengan betul. Semua orang akan berada dalam keadaan yang tenang. Tapi itulah mungkin they want to make it very macam itulah. Dia mungkin lah kita nak jadi orang kata hakim di social media. Macam tu lah, sebab kita kan tak ada online judge kan, macam hakim online kan tak ada.
So macam contoh buat salah kan, contoh kan, cuba kita fikir kan, buat salah, contoh ada orang buat jenayah dalam cyber kan, lepas tu kita hantar video tu kan pergi dekat macam mahkamah online. So lepas tu kita buat satu sidang mahkamah online. Satu juri online kan. Juri online kan pakai Zoom. Possible tak Amalia? Sebab kita pandemik kan. So macam ada juri online kan, so kalau ada apa-apa kita send link kat dia. Tolong tengok video ni, I report dia. So judge tolong. So nanti kalau hukuman tak ada words. Hukuman dan penjara online. Penjara online. Kita ban dia punya social media. Ban social media, ban Facebook, semua ban kan. Okay, tak boleh pakai sebab kesalahan, contoh tadi kan, kesalahan awak gelak dekat cikgu ni, okay, awak dijatuhi hukuman ban social media selama 5 minggu contoh. So 5 minggu dia tak boleh tukar Instagram, Facebook. Instagram block dia lah. Block dia, macam dia tak boleh pegang. So rasa possible tak? Adakah itu akan beri satu I rasa benda tu macam buat je lah akaun baru. Bayangkan kalau akaun you dah ada 20 million. Buat je lah akaun baru untuk habiskan 5 minggu tu. Lepas tu you on lah balik. Tapi nampak tak possible. Bagi I kan dia ada impact je tau. Sebab sekarang ni kan bagi I lah, sebab sekarang ni kan orang tengok followers semua tu. Yalah, I know, tapi sebab itu satu event, saat itu benda, bayangkan contoh kalau you ada follow banyak, tiba-tiba account hilang ke, account benda hack ke, of course benda tu akan jadi hilang kan. Yalah, tapi you are suspended for 5 weeks contohnya untuk tak guna account yang banyak. So sepanjang 5 minggu tu buat je lah account baru. Kalau contoh orang tu gunakan social media untuk dia punya income. Yalah, for 5 weeks. After 5 weeks tu on lah balik. I want to make it possible. So I nak buat satu petition. Okay, badan So siapa yang suka petition tu boleh komen dekat bawah. Badan Kehakiman tolong buat satu mahkamah online. Sebab kita nak orang kata kita nak hukum semua cyberbully ni, okay, supaya diorang kena hukuman online, ban ke dan sebagainya lah. Tapi itulah siapa dengan saya tiba kan? Tu tak, siapa yang setuju dengan siapa setuju boleh komen. Boleh komen dekat bawah cakap saya setuju kita kena ada mahkamah yes, online. Cakap saya setuju mahkamah online. Yes, nanti kita akan buat group WhatsApp sendirilah untuk kita hantar petition lah. Tak adalah group lah. Okay, tak adalah group je. Okay, so I think the last word untuk session kita hari ini adalah kita sebagai cikgu kita boleh relate dengan keadaan ni sebab ada je the moment I tersalah cakap. Betul. Tiba-tiba macam bila balik baru takut lah. So selalunya dalam kelas tu tu silap rupanya tu. So kalau nak tahu I ke tak join kelas tuition, mana I tak kalau I silap sebenarnya I cakap kalau nampak banyak dalam kelas dia janganlah bagi tahu. Dalam kelas historisi maksud saya lapar. Pandai. Tak adalah, gurau je. So macam kita kena tahu apa, macam at the end of the day just be nice lah. Itulah I nak cakap. I memang nak cakap just be nice lah. Kesian kat dia. And then kesian juga kat cikgu tu. Betul. Harapnya cikgu tu dapat teruskan pembelajaran dengan baik, dan kepada seluruh student yang belajar dengan cikgu tu jangan rasa cikgu tu tak pandai ke, cikgu tu tak I rasa pelajar-pelajar cikgu tu diorang, for me lah, kalau I jadi pelajar cikgu tu kan, I akan backup my teacher. I akan backup macam, of course I akan backup 100% my teacher. Sebab dia dah mengajar, dia dah bagi macam-macam kat I. Lepas tu bila I dengar dia macam, sebab orang cakap cikgu ni macam our second parent right? For me lah. So bila orang bercakap bad about my parents, I akan marah. So I akan WhatsApp cikgu tu ke cikgu okay, be nice. Hope everything you are okay. Dan sebagainya. So kepada yang belajar dengan cikgu tu, just keep supporting cikgu tu, sebab it's not easy for her untuk dah berbelas tahun mungkin dia mungkin lah kan, mestilah lebih 10 tahun mengajar dekat physical class. Sekarang ni tiba-tiba nak kena adapt dengan kelas online kan, mungkin itu dah satu perjuangan yang besar. So pengorbanan yang besar juga. Betul. Sebab bila persediaan online ni dah macam sikit. Betul lah, macam sikit. Kalau nak cerita nanti kan tak habis. Sebab kita orang pun tadi bersedia pun cocok tadi. So last word daripada saya untuk semua orang yang orang kata kita dalam generasi yang baru ni, dan orang kata semua benda di hujung jari, berfikir sebelum bertindak. Apa yang korang nak buat dekat social media, korang fikir dulu, kalau aku buat benda ni apa
consequences lagi, nanti aku silap sebut lagi. Apa akibatnya, apa impaknya kepada korang, kepada society. And then satu lagi apa yang I boleh cakap is bila korang nak buat something tu, cuba korang take one step back and fikir benda ni betul ke tak. Yes, Always betul. macam take one step back. Betul, think the risk lah sebenarnya. Okay, betul. dan jangan terlalu expose sangat sebenarnya. Sangat bahaya. Ya, betul. Okay, so I rasa sampai sini saja. Sampai situ sahaja. So, jangan ini lupa adalah episod pertama kita pilot test lah. Pilot episode. Pilot episode, pilot test, pilot episode. TV series kan ada pilot episode kan. So guys, let us know. Korang rasa macam mana dengan program ni? Apa lagi yang korang nak cakap? Apa yang korang nak cakap? Apa yang korang nak kita orang cakap? Basically hari ni kita orang bercakap tentang perspektif guru mengajar salah lah. Kita orang hari ni pun just macam ambil video ni macam ETL dah tak ada kan? Tak ada. Betul. So selot 1 jam nak buat apa kan? So kita mungkin macam kita ada mic tak pakai, pasang mic, letak meja, cakap je lah apa-apa depan Amalia. Boleh lah. Boleh kan? Ni sama dia pun on, jom. Yes, buka ada lagi video, suka. record. Dah lah tak boleh lepak mamak lagi lah. Kan? Apa yang nak cakap waktu ni? So jangan lupa keep in touch dengan kita orang. So kalau apa-apa tolong komen. Okay. Please support this project, this passion project. So kalau anything yang korang nak, orang kata bukan nak wawarkan, nak korang nak kita bincangkan bersama-sama, korang boleh letak dekat description dekat komen. Dan kalau contoh korang nak kita buat live, maksudnya ada macam orang kata kelas, bukan kelas, macam session podcast live ni untuk korang macam tu, kita tengah cerita kan, macam korang nak komen, lepas tu kita live chat macam kita buat kelas online, tak ada masalah lagi kita orang nak. So maksud kita boleh tahu pendapat korang on the spot. So sebenarnya cerita korang nak kita orang live ke ataupun video macam biasa? Video macam ni. Just bagi tahu je dekat bawah juga. And kalau korang nak join petition Rosie tadi nak buat petition online tu pun boleh bagi tahu kat bawah juga. Aku main-main je kot. So just komen dekat bawah and hope you guys can support us. Please support us supaya kita orang boleh buat content macam ni lagi because we are so excited with this content. Okay. So I rasa sampai situ saja. Itu daripada saya, Sehis Rosie dan Miss Amalia. Okay. Bye guys. Bye-bye. Behind closed doors, I'm a fool for your love.